bawa kisah hari ni lah. Cikgu Bat ni, dia buat demonstrasi. Cikgu Bat dia buat demonstrasi. Minta Anwar turun. Dan demonstrasi itu, dia buat dekat Sogo. Itu biasa kalau kita reformasi dulu, kita biasa buat kat Sogo lah kan. So, dia buat kat Sogo. So, dia buat belon lah. Saya buat lawak lah hari ni, saya kata kan. DJ dia buat promosi ke? Okay, jadi kita tengok Cikgu Bat punya statement dan kita akan komen. Ini sangat pekak dan lebih layak digelar sebagai rejim campuran Harapan Nasional atau HANAT. Kerana rejim HANAT ini tidak pernah mendengar dan terus dengan cara dia sendiri dan tak peduli kepayahan rakyat di bawah. Dia terus berseronok umpama badut negara cuba menghiburkan rakyat. Dalam keadaan kerja hakiki dia sebagai Perdana Menteri, dia tak buat. Berjalan ke bazar raya, pergi menyanyi sana sini, naik helikopter, naik kapal terbang sana sini. Anwar, kalau kamu nak jadi penghibur, kamu jadi badut negara, tukar PM segera. Kalau dia terus pekak dan menjadi badut negara seperti ini, kita tak punya pilihan. Malah hari ni pun terhasil 14 orang, 18 orang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 orang. Termasuk ni yang tukang ambil gambar ni 16 orang. Apabila ni SB Road 17 semasa lah. Ramadan, orang bercakap soal 1 Mei, soal kepayahan hidup rakyat dan sebagainya, mendesak demonstrasi. Itu pun di atas pertimbangan kita bincang dengan pelbagai pihak. Khususnya ini adalah hari raya. Kena ingat, ini Idul Fitri paling tertekan seluruh rakyat Malaysia dalam sejarah yang panjang Malaysia merdeka. Dan kita melihat bahawa mobilisasi besar sangat tidak sesuai pada masa ini. Tetapi suara bantahan rakyat harus didengari dan harus diperdengarkan keluar. Oh, dia kata pada masa ini mobilisasi rakyat tak sesuai dalam jumlah yang besar tu yang dia bawa. Dia bawa belon lagi banyak daripada orang tu. Kenapa bawa belon? Kenapa dia bawa belon tuan-tuan ya? Sebab belon tu nampak macam kepala orang kan. Jadi kepala orang tu nampak lah ramai kepala kat situ kan. Okey, tak apa, kita teruskan. Kita mengambil masa kurang daripada 60 hari, pasti akan ada mobilisasi besar kalau keadaan begini kekal. So dia kata dalam masa 60 hari 3, 6, 2 bulan. So hari ni 2 hari bulan. So 2 hari bulan 2 hari bulan 5, 2 hari bulan 6. So 2 hari bulan 7 nanti akan ada demonstrasi besar-besaran. Baik, sebelum 2 hari bulan 7. Dan kena ingat bahawa kita tidak membincangkan, gerakan ini tidak membincangkan persoalan pertukaran kerajaan. Gerakan ini adalah PM yang sangat gagal dan tidak tahu buat kerja. Kita ada 5 alasan yang penting. Okey, dia kata ada 5 alasan kenapa PM ini gagal. Baik, kita dengar alasan beliau. Pertama, ialah persoalan kos sara hidup, apa semua ni tak selesai. Tapi apa Anwar buat? Anwar pergi berjalan-jalan. Dia Perdana Menteri pertama Malaysia yang pergi semua bazar raya. Oh, dia boleh menyanyi, dia boleh rakyat tengah menderita ni. Dia boleh naik helikopter, pergi berjalan sana, pergi berjalan sini, naik jet, pergi sembahyang Jumaat, balik ke Port Dickson pun naik jet. Dan ini Jap. Dia kata apa? Balik ke Port Dickson naik jet. Dekat Port Dickson tu dia ada lapangan terbang apa kat Port Dickson? Pertama, kos sara hidup. Dia kata kos sara hidup. Kita dapati bahawa kos sara hidup daripada segi inflasi dah mula menurun. Dia tak drastik tapi dia menurun. Dan juga dia tak pernah komen tentang kos sara hidup sewaktu PN memerintah. Kita mewarisi kos sara hidup daripada PN memerintah. Ni saya nak cerita tuan-tuan 5 bulan, 6 bulan yang lalu, jangan Cikgu Bat bawa lupa, bahawa pada masa itu kerajaan yang dia sokong sekarang ini, PN yang dia sokong sekarang inilah yang memerintah. Jangan lupa benda tu. Dan kita mewarisi kos sara hidup. Simen naik dengan mendadak, telur naik dengan mendadak, tepung naik dengan mendadak, minyak naik dengan mendadak, seluruh barang naik dengan mendadak. Kita mewarisi dan nak sekarang ini deflatekan inflasi yang berlaku pada zaman mereka. Dan KWSP adalah penyebab terbesar kenapa inflasi melonjak terlalu tinggi, OPR naik 4 kali. Cikgu Bat tak sebut pun benda tu. Baik, kita dengar alasan kedua dia. Tengok dia garu kepala tuan-tuan, dia tahu dia bohong. Ni naik helikopter, ini benda gila. Ini benda yang sangat gila. Naik helikopter benda gila. Dia helikopter dia pergi mana? Dia pergi Hawaii. Macam Najib dulu, dia pergi Hawaii ke? Kan? Dia pergi Hawaii ke naik helikopter tu? Pernah jawab soalan ini?
Kedua ialah dia gagal untuk mengawal kabinet kerajaan tu. Dia gagal. Kerajaan dia gagal mengawal kabinet. Sampai ada orang bernama Dipak, tokey yang buat deal telur ni, telefon kepada backbenchers. Backbenchers. Dia punya backbenchers. Bagi pihak Jabatan Perdana Menteri. Ini gila apa? Sampai sekarang Anwar senyap. Anwar tak senyap dengan isu ni. Dah ditanya, minta detail bagaimana orang tu boleh telefon daripada PMO, tetapi apa orang kata, ahli parlimen yang mendakwa perkara tersebut tidak berjaya datang dengan bukti yang dia kata dia kena call dengan Dipak. Malah company yang dikatakan terlibat dengan Dipak itu sendiri sekarang ini dah saman Azmin Ali tentang isu Dipak ni. Saman Azmin Ali, dan juga nak saman, hantar surat kepada menteri apa MCA tu, siapa nama dia? Alamak, Wee Ka Siong. Aku dah lupa nama dia. Wee Ka Siong. Sampaikan Wee Ka Siong kata, saya dalam parlimen takkan saya boleh kena saman. Memang tak boleh kena saman pun, sebab dia cakap dalam parlimen. Cuba cakap dekat luar parlimen, dia berani tak berani? Company tu sekarang ni nak saman. Tiba-tiba Cikgu Bat nak bawa hujah kedua tentang telur. Alamak Cikgu Bat, hujah tu tak kena dengan Dipak ni. Dah kena saman dah Azmin Ali tau. Kita dengar lagi. Dalam keadaan tekanan undang-undang makin meningkat, dia cakap itu, cakap ini, tata kelola apa semua, dia mengarut pembaziran. Dan keempat ialah keempat? Mana pergi ketiga? Oh, dia cakap tentang, dia terfaham tak cara dia cakap tu? Dia tak ada point tau. Tentang pembaziran ke tata kelola ke laut. Dia apa point dia sebenarnya? Ajak aku dengar balik ajak apa dia cakap. Makin meningkat, dia cakap itu, cakap ini, tata kelola apa semua, dia mengarut pembaziran. Dan keempat ialah keharmonian kaum itu makin terjejas. Mana yang ketiga? Sekejap, ada yang ketiga seperti bagi pihak Jabatan Perdana Menteri. Ini gila apa? Sampai sekarang Anwar senyap. Dalam keadaan tekanan undang-undang makin meningkat, dia cakap itu, cakap ini, tata, dia punya backbenchers. Backbenchers deal telur ni nama Dipak. Sampai ada kerajaan dia gagal. Kerajaan dia kerajaan. Kedua ialah dia gagal. Betul. Dalam keadaan kedua, tapi dia undang-undang makin meningkat, dia cakap itu pembaziran. Dan keempat ialah keharmonian kaum itu makin terjejas apabila dia gagal mengawal keadaan di AP dan sebagainya, apabila isu jom ke gereja. Selama ni tak ada masalah orang, tapi dia muncul masalah keharmonian kerana apa? Kerana mereka melanggar kontrak sosial dan melanggar perlembagaan negara. Isu jom ke gereja tak pernah jadi isu pun, tuan-tuan. Jom ke gereja tak pernah jadi isu pun. Tak pernah jadi isu. Jom ke gereja tak ada jadi isu. In fact, benda tu tak menjadi isu pun. Yang banyak jadi isu sebenarnya bila tiba-tiba tak setuju masuk neraka. Itu jadi isu. Itu mula jadi isu. Bila cakap sekarang ini kalau bersama dengan DAP komunis, tu dah mula jadi isu. Malah dah kena saman dah. Lim Kit Siang kot saman siapa dia? Saman Haji Adi kot berkenaan dengan komunis, saya tak ingat. Dah berkenaan dengan komunis sekarang ini. Dia bercakap tentang liberal, bahawa kekafiran, bahawa ini akan agenda kristianisasi. Itu agenda apa, orang Cina nak, orang bukan Melayu nak ambil alih negara kita. Siapa yang bawa isu-isu ni, tuan-tuan? DAP bawa ke? Ataupun PAS dan juga PN yang bawa? Yang lebih prominent sebenarnya PAS dan juga PN yang memainkan isu ini. Baik, kita dengar. Yang ketiga dia tak ada hujah tadi, dia empat terus. Okey. Dan tidak ada tindakan. Saya boleh mengatakan ialah kurang daripada 60 hari akan ada mobilisasi. Okey, dia tak sebut yang kelima. Mungkin potonglah kat situ, tak apalah. Saya tak nampak point dia kat situ. Tak, kita dah jawab dah. Kan? Even isu jom ke gereja itu pun adalah atas usaha nak memahamkan umat Islam, umat Melayu kita berkenaan dengan cara fikir bangsa dan agama yang lain. Setuju tak setuju itu cerita lain, tapi supaya lebih kita memahami, maka lebih kita mengetahui, oh ini sebenarnya tata cara kita. Sama juga supaya mereka mengetahui tentang kita. Kita boleh juga anjurkan program jom ke masjid kepada orang bukan Islam. Apa kata kita anjurkan jom? Kita sibuk orang kata marah tentang jom ke gereja. Kenapa kita tak anjurkan jom ke masjid? Saya masa kat UK dulu, kita selalu anjurkan, bukan pernah, selalu anjurkan program jom ke musala. Kita tak panggil lah jom ke musala kan. Kita invite the non-Muslims datang, terutama lepas September 11 pada masa itu, kita invite non-Muslim datang
ke surau, ke musola kami dan kita bagi penerangan tentang Islam. Dan saya sendiri pernah antara organizer menerangkan Islam kepada orang bukan Islam. Bukan nak convertkan mereka supaya mereka faham. Oh, sebab masa itu terlalu banyak sangat orang kata apa Islamofobia. Sampai ada pelajar Malaysia yang kena bully dan sebagainya kan selepas September 11 tu. So berkenaan dengan perkara itu kita anjurkan. Kenapa kita tak buat? Bila kita nak buat usaha memahamkan umat Melayu kita, orang Melayu dan juga bukan Melayu, dua-dua pihak ni, supaya tidak ada saling prasangka di antara kedua-duanya, apa yang golongan ini buat, dia gunakan agenda itu, dia kata, nampak, agenda kristianisasi, ini cuba nak mengkristenkan orang Islam. This is what exactly apa yang dia cakap tadi, itu yang mereka buat. So saya tak nampak lah hujah dia Saya tak nampak hujah dia sebenarnya kan. Bila dia nak buat demonstrasi 70%, 68% daripada kajian mendapati negara is heading satu ke arah tujuan yang betul. 60% mendapati Anwar is the best prime minister pada masa ini, dan 65% mendapati bahawa daripada kajian bahawa keadaan negara sekarang ini, terutama di dalam keputusan yang di-Pertuan Agong nak melantik kerajaan perpaduan ini adalah satu kaedah yang betul. Dan ini kajian yang dibuat oleh apa kata agensi-agensi bukan kerajaan agensi bukan kerajaan melihat hala tuju negara sebelum ini. Tuan-tuan boleh kaji sendiri tentang